أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. رواه البخاري ومسلم. أما بعد، فيا أيها المسلمين والمسلمات، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang berusaha tuan pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, para ahli jawatan kuasa Masjid Setia Alam, para muslimin muslimat rahimakumullah. Dan sebagai peringatan untuk kebaikan dan kebajikan kita bersama, maka marilah kita bersama-sama membacakan Sayyidul Istighfar. Dan janganlah meninggalkan bacaan Sayyidul Istighfar ini pada waktu pagi dan pada waktu petang di setiap hari kehidupan kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membacanya pada waktu pagi, sekiranya dia mati pada hari itu, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Dan pada barang siapa yang membacanya pada petang hari, dan sekiranya dia mati pada malam itu, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga. Muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sambung kembali perbahasan Al-Quran kita pada malam ini. Kita masih lagi membincangkan berkenaan dengan surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq yang bermaksud terbelah. Surah yang menceritakan berkenaan dengan kejadian kiamat dan keadaan orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir pada selepas daripada kedatangan kiamat itu. Surah yang ke-84 mengandungi 25 ayat dan termasuk dalam kategori ayat-ayat Makkiyah. Dan pada malam ini kita sambung pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-9. Ayat yang ke-6, 7, 8 dan 9. 4 ayat di bawah tajuk besarnya, orang-orang mukmin menerima catatan amalnya daripada sebelah kanannya dan akan menerima pemeriksaan ataupun hisab yang mudah daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang kembali, tajuk besarnya ialah orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman menerima catatan amalnya daripada sebelah kanannya
dan akan menerima pemeriksaan ataupun hisab yang mudah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat yang pertama, kedua, ketiga dan keempat serta kelima, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita berkenaan dengan kejadian kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala ketika berlakunya kiamat, Allah menceritakan bahawa langit akan terbelah, kemudian bumi akan diratakan, dan kedua-dua langit dan bumi itu patuh terhadap titah perintah Allah Subhanahu wa taala, dan pada waktu itu manusia akan mengetahui akan akibat daripada segala perbuatannya, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Jadi kita masuk pada ayat yang ke-6, 7, 8 dan 9 pada malam ini. Seperti biasa saya akan membacakan dan muslimin muslimat mengikuti bacaan saya selepas saya membaca dengan kaedah talaqi musyafahah. Kita mulakan. Saya akan bacakan potongan pendek-pendek muslimin muslimat rahimakumullah sebagai salah satu teknik pengajian dan pengajaran Al-Quranul Karim yang mudah untuk kita ajarkan kepada zuriat keturunan kita, anak-anak dan cucu cicit kita nanti insya-Allah. Kaedah ini boleh diguna pakai untuk mengajar, bukan boleh diguna pakai untuk membaca. Ia adalah untuk pengajaran. Untuk membaca tak boleh guna lah kaedah ni, sebab kita putuskan kalimah-kalimah tu kan, sama ada 1, 2 ataupun 3 kalimah. Baik, kita mulakan dengan ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Itu ayat yang ke-6. Saya hujung tu sehidup kan, ya ayyuhal insanu, sebagai teknik pengajaran saja muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk teknik bacaan kita tak boleh gunalah kaedah tu. Baik, kemudian ayat yang ke-7, fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Ayat yang ke-8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ayat yang ke-9, wa yanqalibu ila ahlihi masrura.
Baik, kita bacakan bersama-sama sambungan ayat tu. Kita baca terus sambung satu ayat demi satu ayat. Kita teruskan dengan ayatnya. Ya ayyuhallazina, 1 2 3. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik. Kata cukup apa mati situ tuan-tuan. Innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. Ayat 6, 7, 8 dan 9 surah Al-Insyiqaq. Kita masuk pada perbahasan ayat yang pertama secara ringkas. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun ila rabbika kadha, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, famulaqih, maka kamu akan menemuinya. Secara ringkasnya pada perbahasan ayat yang ke-6 ini, Allah nak menceritakan bahawa manusia di dunia ini disedari atau tidak adalah dalam perjalanan kepada Tuhannya. Kita ni dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu bila berlakunya kematian ataupun kita mendengar berita-berita yang tidak sedap didengar oleh telinga kan, berita-berita kemudaratan, berita-berita kemalangan dan sebagainya, walaupun tidak ada berlaku kematian, maka kita disunatkan membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah, kan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan? Kita disunatkan membaca ayat Al-Quran. Kita disunatkan membaca ayat tersebut apabila kita ditimpa bencana, sama ada kematian ataupun apa-apa bencanalah, kemalangan. Bahkan contoh kan, ketika berlakunya guruh ni, tiba-tiba blackout, lampu padam kan, blackout, pun kita akan membacakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagai satu ketetapan pada jiwa kita bahawa kita hakikatnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada ayat yang ke-6 ini Allah nak memberikan penegasan. Allah kata, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju kepada Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hakikat kita sebagai makhluk kan. Dan dia akan menemui Tuhannya untuk menerima pembalasannya terhadap perbuatannya yang baik maupun perbuatan yang buruk. Hakikatnya kalau kita buat baik, kita akan menemui Allah dan Allah akan memberikan kita balasan, kan, ganjaran. Allah akan kurniakan kepada kita ganjaran. Kalau manusia itu berbuat jahat, maka pun dia akan bertemu dengan Allah dan Allah akan memberikannya balasan yang setimpal di atas kejahatan dia tu. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, kita orang yang beriman ini, walau bagaimanapun kehidupan kita di atas muka bumi ini, hakikatnya kita
hanya mengharapkan tujuan yang satu. Apa tujuannya? Yaitu akhirat yang kekal dan abadi. Itulah pembatas kepada perbuatan-perbuatan buruk dan maksiat bagi diri kita orang yang beriman ni. Itulah pembatas dia. Sebab kita sedar kita akan mati. Kita sedar segala tingkah laku, perbuatan, pemikiran, perasaan, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita nyatakan, kan? Apa yang kita zahirkan, ataupun apa yang kita pendamkan, kesemuanya ada nilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada kecil ataupun besar, dan nilaiannya pun sama ada kecil ataupun besar. Amal yang kita buat ini semuanya tak sama belakang, kan? Tak sama. Malam ini kita dah selesai mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Sama ke pahala di kalangan kita? Walaupun 27 darjat, pastilah tidak sama, kan? Mengikut keikhlasan niat yang telah kita tujukan kepada siapa. Kalau ikhlasnya kita 100% kepada Allah, tak akan sama pahalanya dengan orang yang 50-50, kan? 70-30. Apatah lagi kalau orang yang langsung tidak ikhlas seperti puak munafik, kan? Puak munafik, dia kalau dia solat, dia hanya solat tu nak tunjuk bahawa dia solat, tapi dia pepat di luar, rencung di dalam, gunting dalam lipatan. Itu sikap dan sifat orang munafik. Sebab itu orang munafik di sisi Allah darjat dia sama seperti orang kafir. Kedua-duanya Allah humban masuk ke dalam api neraka Jahannam. Jadi berbeza dengan orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita lah tu termasuk dalam kalangan orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan tu. Kita hanya mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala amal kebaikan dan kebajikan yang kita buat ni tak ada sebab lain melainkan untuk mendapat satu ganjaran, balasan yang terbaik daripada sisi Allah pada hari akhirat nanti. Jadi Allah tegaskan di situ, apa yang kita usahakan atas muka bumi ni, pastilah kita akan menimbanya di hari akhirat nanti, ya, pasti kita akan dapat. Jadi timbalah yang baik, jangan sesekali menimba yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang ketujuh, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ, dan maka adapun orang utiya kitabahu, yang catatannya diberikan biyaminih, daripada sebelah kanannya. Baik, maksud bagi ayat ini iaitu selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan secara terperinci. Tadi Allah terangkan secara umum. Allah kata, wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya untuk mendapat balasan baik ataupun balasan yang buruk. Dan kita reda ke tak reda, kita tetap akan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul tak? Kita reda ke tak reda, kita tetap akan mati. Tiba masanya kita tetap akan mati, dan kita pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Allah firmankan secara umum. Allah kata, wahai manusia. Kemudian pada ayat yang ketujuh itu Allah perincikan manusia yang mana yang mendapat kebaikan dan kebajikan daripada sisi Allah. Maka Allah kata, maka adapun orang yang catatannya diberikan daripada sebelah kanannya, yaitu orang-orang mukmin, yang dapat catatan kitab di hadapan Allah pada hari kiamat nanti hanyalah orang-orang yang beriman sahaja. Dan mudah-mudahan kita lah tu, kan, mudah-mudahan, dan kita kena yakinlah kita lah tu. Jadi kita ni insya-Allah akan menerima catatan daripada sebelah kanan. Itu petunjuk dan petanda bahawa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian fasawfa yuhasabu hisaban yasira, yang bermaksud fasawfa, maka dia
maka dia fasaufa, maka dia yuhasabu, akan diperiksa hisaban yasira, dengan pemeriksaan yang mudah. Maksudnya apabila orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kitab catatannya daripada tangan kanannya, lalu dia akan diberikan kemaafan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah dapat kitab catatan sebelah kanan, memang gembiralah. Dan dalam hadis lain Nabi kata apa? Nabi kata, Allah berfirman, wahai manusia, kalau kamu hidup di dunia ini dengan penuh ketawa, maka aku akan masukkan kamu ke dalam neraka dalam keadaan kamu menangis, kan? Kalau kamu duduk di dunia ini dengan keadaan menangis, maka aku akan masukkan kamu ke dalam syurga dalam keadaan kamu ketawa. Itu dah berbeza tu kan, ada perbezaan tu kan. Jadi kita nanti bila dapat kitab catatan kanan daripada sebelah kanan, kitab catatan amalan daripada sebelah kanan, kita akan gembira, kita akan gembira. Kenapa kita gembira? Sebab ini janji Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang beriman yang mendapat catatan kitabnya daripada sebelah kanan, maka dia akan mendapat pemeriksaan yang mudah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innallaha yudni al-mu'mina fayadha'u alaihi kanafahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang mukmin. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muslimin muslimat rahimakumullah. Nabi kata apa? Nabi kata sesungguhnya Allah akan mendekatkan orang mukmin, lalu dia, yakni Allah, meletakkan tirainya dan menutupinya, yakni daripada keramaian, daripada keramaian. Maksud daripada ramai-ramai orang tu Allah akan dekatkan orang mukmin tu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan meletakkan tirai dan menutupi orang tersebut daripada ramai-ramai manusia tu. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, wa yasturuhu, Allah pun menutupinya daripada keramaian manusia tadi. Fayaqulu, lalu Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, Allah akan berkata kepada manusia tu, Allah kata apa? Allah kata, ata'arifu dzamba kadza. Allah tanya pada dia, masya-Allah, muslimin muslimat rahimakumullah. Kita tak boleh nak bayangkan, betul tak? Kita beriman ni, tiba satu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan berkata-kata dengan orang yang beriman itu. Suasana yang tidak boleh dibayangkan. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia kan, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pun berfirman kepada dia, Allah kata apa? Ata'arifu dzamba kadza? Kamu kenal ke dosa ini? Allah tanya, kamu kenal tak dosa ni? Bahasa kita yang mudah faham itu, kamu kenal tak dosa ni? Kemudian Allah tanya lagi, ata'arifu dzamba kadza? Kamu kenal tak dosa ini? Dua kali Allah akan bertanya. Allah akan tanya soalan tu, kamu kenal tak dosa ni? Sekali lagi Allah tanya, kamu kenal tak dosa ni? Fayaqulu, lalu dia pun menjawab. Orang yang beriman tadi menjawab, orang yang beriman tadi dia menjawab, dia kata na'am ay Rabb, ya wahai Tuhanku. Dia kata, ya aku kenal dosa-dosa ni wahai Tuhanku. Hatta idza qarrarahu bidzunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka. Sehingga apabila dia telah mengakui dosa-dosanya dan merasakan bahawa dirinya akan binasa. Allah tanya ni, ini bukan magistrate tanya ni, ini bukan peguam tanya ni. Kalau di dunia ni siapa yang pernah masuk mahkamah, peguam tanya pun ketal lutut dah, betul tak? Kalau anak-anak kita di rumah, bapak tanya kan, bapak garang tanya pada anak, datang daripada mana ni? Kan, ketal lutut dah nak menjawabnya. Kan, kalau ketua jabatan, kita datang lambat ke tempat kerja, ketua jabatan menanya kan,
Ni dah pukul 8.30 ni, masuk pukul 8. Kau datang daripada mana? Tayar pancit. Tuan-tuan kan, macam-macam lah kan. Dia punya alasan yang keluar, tayar pancit. Bukan minggu lepas tayar dah pancit ke? Minggu ni tayar pancit lagi kan. Ambil duit ni pergi beli tayar baru, potong gaji. Tuan-tuan kan, sebagai contoh lah kan. Mana suasana tu, bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala yang bertanya kepada orang yang beriman tu. Allah tanya, Allah kata, kamu kenal tak dosa ni? Allah tanya kali kedua, kamu kenal tak dosa ni? Lalu orang beriman tu menjawab, ya wahai Tuhanku, aku tahu dosa ni. Sehingga apabila dia, yakni orang beriman itu, telah mengakui dosa-dosanya dan merasakan bahawa dirinya akan binasa. Iyalah, Allah dah tanya, dia pun mengaku dosa-dosa dia dan dia merasakan bahawa dirinya akan binasa. Habislah kali ni. Betul tak? Tak boleh nak tipu dah. Depan Allah mana boleh tipu kan? Dalam surah Yasin tu dia jelas sebut, betul tak? Mulut manusia akan ditutup. Yang akan bercakap ialah tangan dia, kedua tangan dia, kedua kaki dia, apa yang dia lakukan atas muka bumi ni. Mulut dia akan ditutup. Dia tidak lagi boleh bersembunyi. Seluruh tubuh badannya akan menjadi saksi atas perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang dia lakukan. Tak sama dengan dunia ni. Kamu boleh tutup. Kalau kamu banyak duit, kamu boleh tutup kebenaran sehingga kebenaran itu tidak lagi menjadi kebenaran. Kamu boleh tutup kejahatan sehingga kejahatan itu tidak lagi nampak sebagai kejahatan. Kamu boleh rasuah sana, boleh rasuah sini kan, boleh sogok sana, boleh sogok sini. Tapi depan Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada sesuatu sogokan pun yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semuanya adalah ciptaan Allah berlaku. Allah tak perlukan semua tu. Lalu di saat orang yang mukmin itu dia mengaku bahawa dia melakukan dosa-dosa tersebut dan dia merasakan bahawa dirinya akan binasa, annahu halaka, dirinya akan binasa, qala, lalu Allah pun berfirman kepada dia, masya-Allah. Duk tengah dia rasa gerun takut tu, Allah pun berfirman kepada dia. Allah kata, satartuha alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Allah pun berfirman kepada dia, Allah kata, aku telah menutupi dosamu di dunia dan aku akan mengampuninya pada hari ini. Di dunia dulu pun aku tutup dosa-dosa kamu, aku tak bukakan pada makhluk-makhluk yang ada atas muka bumi itu kan, dan aku akan mengampuninya pada hari ini. Maka Allah mengampunkan. Allah kata, aku akan ampunkan diri kamu pada hari ini. Fayu'ta kitaba hasanatihi, maka ia diberikan catatan amal kebaikannya. Wa ammal kafiru wal munafiquna fayaqulu, sedangkan orang-orang kafir dan munafik, maka para saksi berkata di hadapan seluruh manusia. Para saksi itu kata apa? Al-ashhadu haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim ala la'natullahi 'alal zalimin. Mereka lah orang-orang yang mendustakan Tuhan mereka. Ingatlah, sesungguhnya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam bab laknat ni ada beberapa pandangan para ulama lah, muslimin muslimat rahimakumullah, berdasarkan dalil-dalil yang tertentu. Jadi saya buat kesimpulan saja ya. Kita boleh melaknat mana-mana individu yang telah dilaknat oleh Allah di dalam Al-Quran dan nas-nas. Dan contohnya Fir'aun laknatullahu alaih, kita sebut kan. Iblis laknatullahu alaih. Abu Lahab laknatullahu alaih. Siapa lagi? Qarun, Haman kan. Itu nama-nama yang laknatullahu alaihim ajmain. Jadi kita boleh melaknat mana-mana individu yang telah dilaknat Allah di dalam nas. Namun kita tidak boleh, tidak dibenarkan sama sekali, haram hukumnya kita melaknat individu yang tidak dilaknat oleh Allah di dalam nas.
kecuali kita melaknat perangai. Perangai boleh kan? Contoh dia peminum arak, kita melaknat perbuatan minum arak dia. Kau tahu tak, minum arak ni haram. Orang yang minum arak ni masuk neraka. Minum arak ni dosa besar. Perbuatan minum arak ni, orang yang buat minum arak ni, dia boleh masuk neraka. Tapi kita tak kata, kau tahu tak, kau ni ahli neraka, confirm dah. Kan? Kita tak boleh laknat dia secara individu, tetapi kita melaknat sikap dan sifat dia. Kalau Yahudi macam mana pula? Kalau Yahudi secara umumnya memang kita boleh melaknat mereka secara umum lah. Sebab macam kita doa kunut nazilah tu kan, Allahumma alaika bil yahud, atau wa ahlikil kafarata a'da'ad-din kan, celakalah kepada orang-orang kafir, musuh kepada agama Islam. Yang musuh agama Islam ya, yang tak musuh agama Islam dia tak termasuk dalam bab tu, betul tak muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi tapi yang berlaku sekarang ni, saling melaknat sesama orang yang beriman, itu masalah. Hukum melaknat sesama orang beriman hukumnya adalah haram. Haram Jangan duk buat benda-benda macam ni. Kalau tengok dalam Facebook apa benda semua tu kan, mufti pun kena laknat. Mufti tegur konsert Coldplay, kena laknat tuan-tuan. Tak guna punya mufti. Itu perkataan tak guna tu cantik lagi bunyi tu. Hak menatang Allah tu jangan ceritalah, disebut belaka habis kan. Segala perkataan tak elok tu, maki hamun tu habis kena belaka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, hati-hatilah dalam kehidupan ini, kerana takut-takut mulut kita itu membawa kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang zaman ni zaman yang begitu. Zaman manusia tak nak tuntut ilmu tapi sibuk nak melaknat orang. Sampai Hamas yang menentang Yahudi tu pun, Zionis tu pun ada yang melaknat mereka. Na'udzubillahi min dzalik kan. Pertikaikan akidah mereka kan. Akidah dia ni tak sah. Kau tahu tak, dia orang di sana tu sendiri-sendiri melawan kejahatan. Satu dunia melawan mereka, betul tak? Satu negara Islam pun tak bantu mereka, betul tak? Tiba-tiba kau duduk di Malaysia ni, kau kutuk kata mereka tu tak betul lah, akidah mereka golongan khawarij lah, na'udzubillahi min dzalik, macam-macam. Tapi kau percaya pula kan, tentera mahkota Jordan tu Imam Mahdi, ada yang macam tu pula. Hamas tu dia kata sesat, tapi tentera mahkota Jordan Prince Nassim tu dia kata itulah Imam Mahdi yang kita tunggu-tunggu. Tahu pula kau cop dia Imam Mahdi. Sejak bila pula Imam Mahdi boleh main cop-cop macam tu kan? Aku angkat dia sebagai Imam Mahdi. Siapa yang kata dia bukan Imam Mahdi sesat, amboi kan? Tapi bila sebut Hamas, Hamas tu sesat, Imam Mahdi ni betul, Hamas tu sesat, macam-macam dalam Facebook kan. Muslimin muslimat rahimakumullah, na'udzubillahi min dzalik. Macam tu sekali umat Islam yang berlaku sekarang ni. Jadi hati-hatilah, kita tak sibuk, tak usah sibuk carilah siapa Imam Mahdi, tak usah sibuk cari. Bila tiba masanya Allah akan tabalkan dia sebagai pejuang. Tiba masa, jangan risau. Yang kita kena cari sekarang ialah kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kerana pengikut Nabi Isa, pengikut Imam Mahdi, mereka adalah yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta pandangan daripada para ulama muktabar. Tu hakikat dia, bukannya para ulama murtabar, betul tak? Kita nak para ulama muktabar punya pandangan. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi itu yang Allah Subhanahu wa taala, itu yang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada kita. Jadi bagi orang yang beriman, pada hari kiamat nanti Allah akan memanggil dia di hadapan Allah. Kemudian Allah akan menutup tirai sehingga kerumunan manusia yang ramai itu tidak dapat melihat perbicaraan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tutup? Kan Allah nak tutup aib dia tadi, dosa-dosa dia tadi, Allah tutuplah. Bila Allah dah tutup, Allah pun tunjukkan pada dia, ni kau nampak tak dosa ni? Kau tahu tak dosa apa ni? Ini kau tahu tak dosa apa ni? Dia pun kata, aku tahu ya Allah, ini memang aku buat dosa ni, aku buat dosa ni semua. Dia pun sambil rasa takut tu, kemudian Allah kata apa?
Allah kata dunia dulu, ni dosa yang kau buat ni aku tutup, tak ada seorang orang pun tahu, tak ada satu manusia pun tahu, orang yang paling rapat dengan kau pun tak tahu dosa yang kau buat ni. Jadi pada hari ini aku ampunkan dosa-dosa kau. Maka Allah memberikan kepadanya catatan daripada sebelah kanan dia, kitab catatan kebaikan daripada sebelah kanan. Muslimin muslimat rahimakumullah, hadis ini juga menjadi petunjuk kepada kita bahawa kita dilarang dan hukumnya haram sama sekali kita menceritakan dosa-dosa kita kepada manusia. Tak boleh cerita, kena simpan dan bertaubat dia. Kan? Nabi memang melaknat, Allah melaknat mereka yang melakukan dosa pada malam hari, kemudian pada pagi harinya menceritakan kepada orang ramai. Kau tahu tak, malam tadi aku pergi disko, aku togok arak, padahal tak ada seorang pun tahu. Tak pasal-pasal dia nak cerita pada orang. Banyak kali saya ulang dalam ceramah, bila masuk bab macam ni, saya kata dulu banyak NGO yang dia suka bawa jaja artis-artis satu Malaysia, ceritakan dulu saya buat jahat, saya minum arak, dulu saya menipu orang, dulu saya bunuh orang, dulu saya buat itu, buat ini. Sekarang ni Allah dah bagi saya hidayah, alhamdulillah, saya sudah insaf. Padahal dia pun dulu Islam juga, tuan-tuan, memang Islam pun kan, cuma tak menjadi sebagaimana orang Islam yang sebenar, minum arak dan sebagainya. Perbuatan itu hukumnya adalah haram. Kan dulu duk jaja kan, ramai artis-artis kan yang dah pakai tudung, dijaja satu Malaysia. Sekarang ni dah pakai tudung, jadi dulu saya tak pakai tudung. Tak boleh, tak usah duk cerita. Terutama dosa-dosa peribadi, memang kita tak boleh cerita. Sebab Allah dah tutup, maka Allah melaknat mereka yang membukanya. Macam ni lah. Sehingga di hari akhirat pun, di saat Allah nak membongkarkan dosa-dosa orang yang beriman tu pun, Allah tutup daripada pandangan seluruh manusia. Dosa-dosa yang orang tak tahu, bukan dosa umum, ini dosa-dosa secara peribadi. Sebab itu aib-aib peribadi ni kita tak boleh korek, kita tak boleh mengintai. Barang siapa yang duduk mengintai, kecuali polis, lain ceritalah ya. Itu hukum hakam tu kalau bab polis, tentera, pihak berkuasa yang nak mencari maklumat dan sebagainya, itu lain kisahnya, tak masuk dalam bab ni. Dia kalau orang saja-saja je kan, saya saja pergi intai rumah jiran kita, sajalah pagi pergi intai kan, bulan siang, bulan Ramadan pergi intai pasal bau goreng ikan kering kan, pergi intai, tengok kok cermin, dia tutup habis dah. Kita pergi kopek, tingkap dia sikit, tengok. Orang yang mengintai tu adalah fasik. Orang yang mengintai tu dihukumkan sebagai fasik. Kecuali dari dalam kes jenayah lain, itu lain tuan-tuan. Itu perbincangan dia panjang lebar lagi lah. Baik. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, bukan Aisyah tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis lagi, kata Nabi, man husiba udhiba. Qalat Aisyah faqultu awalaysa yaqulu Allah ta'ala fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kata Nabi SAW, barang siapa yang dihisap maka dia akan diazab. Nabi kata kepada Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa yang dihisap maka dia akan diazab. Muslimin muslimat, kita belajar untuk akhirat nanti akan ada kelompok manusia yang masuk syurga tanpa hisap, betul? Yang kedua, masuk syurga, masuk neraka tanpa hisap. Kan? Satu kelompok masuk syurga tanpa hisap. Tak ada hisap tak ada Allah tak ada hisap depan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia masuk syurga tanpa hisap. Yang kedua, dia masuk neraka tanpa hisap. Yang golongan tengah-tengah tu, dia dihisap. Dihisap ni orang yang masih ada iman. Orang kafir terus masuk, nak hisap buat apa, memang kafir dah kan. Bagi catatan amal daripada tangan kiri, terus masuk neraka, tak usah banyak cerita.
Yang jadi masalah, bukan jadi masalah, yang akan dihisap ialah kelompok manusia yang dapat catatan daripada tangan sebelah kanan tetapi masih memiliki dosa. Satu lagi kelompok yang dapat catatan daripada sebelah kanan dan tanpa hisap terus masuk ke dalam syurga. Jadi Nabi kata pada Aisyah, barang siapa yang dihisap maka dia akan diazab. Kalau kena hisap itu kemungkinannya akan diazab sebab masih ada dosa. Pahala pun ada, dosa pun boleh tahan juga kan. Lalu Aisyah pun berkata, aku bertanya kepada Nabi SAW, aku kata, bukankah Allah Ta'ala berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ya Rasulullah, bukankah Allah dah janji maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dengan hisab yang mudah. Maka Nabi SAW pun menjawab, faqala innama dhalikal ardu walakin man nuqishal hisaba yahlik. Nabi kata itu, yakni pemeriksaan yang mudah, yakni maksudnya Allah akan menunjukkan kepadanya amal lalu dimaafkan, dimudahkan dia punya urusan dia. Allah tunjukkan amalan-amalan dia lalu Allah maafkan. Akan tetapi barang siapa yang diperiksa secara mendalam, digali-gali sampai ke bawah, ditanya-tanya, maka dia akan binasa. Maksudnya Allah janji, di saat Allah tunjukkan amalan itu kepada orang yang beriman, maka Allah permudahkan hisab dia. Tapi kalau tiba-tiba dia ditanya dengan pelbagai soalan, satu, ni harta dapat mana ni, ke arah mana kamu gunakan ni, kan, ni harta ni dulu kamu tak ada, kamu ambil di mana? Tu jenuh menjawab tu kan. Jawab, ini aku ambil harta anak yatim. Kena tuan-tuan kan, ambil harta anak yatim memang tak lepas lah tu kan. Ini aku ambil duit tabung masjid ni kan, ini aku ambil duit amanah negara ni, ini aku ambil duit dengan secara zalim ni, ini aku makan harta, maksudnya aku bila aku ukur tanah, aku lebihkan tanah bahagian aku, yang bahagian jiran aku kecilkan. Berat lah tu, memang tak lepas lah. Bila ditanya secara mendalam, Nabi kata maka orang itu akan binasa. Na'udzubillah min dzalik. Muslimin muslimat rahimakumullah, dua hadis ini memperingatkan kita agar jangan sesekali termasuk dalam kalangan orang-orang yang zalim. Itu bagi ayat yang ke-8, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Kemudian pada ayat yang ke-9, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya di dalam syurga. Masya Allah, orang beriman tu dia akan kembali kepada keluarganya di dalam syurga yang sama-sama beriman dengan gembira, kerana ia telah selamat daripada azab dan memperolehi pahala. Walaupun ada dosa tadi kan, memang ada dosa tadi. Ketika azan perbanyakkan doa kerana Allah sedang membuka pintu-pintu langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah.
على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمودا الذي وعدته رب اغفر لي ولوالدي. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن معصيتك. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. اللهم صيبا نافعا. Muslimin muslimat rahimakumullah, selesai daripada Bilal menyebutkan la ilaha illallah, kita pun menjawab la ilaha illallah. Kemudian disunatkan membaca selawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada selawat yang panjang ataupun selawat yang pendek. Kemudian kita membaca doa selesai azan dan menambah apa-apa doa kerana ia adalah waktu mustajab doa. Jadi perbanyakkanlah doa, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan seluruh umat Islam atas muka bumi ini daripada kezaliman. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi pada ayat ini ia membuktikan bahawa ada daripada kalangan manusia yang memiliki dosa peribadi. Dosa peribadi, dosa yang tidak melibatkan orang lain, yang Allah menutupinya di atas muka bumi ini. Maka ada di kalangan mereka yang akan mendapat keampunan Allah, dan akhirnya Allah memasukkan mereka ke dalam syurga untuk berkumpul dengan ahli-ahli keluarga mereka yang telah mendahului masuk syurga. Masya Allah, itu kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, kehebatan yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang beriman. Tapi dosa peribadi, dosa peribadi, kalau dosa yang melibatkan manusia, melibatkan amanah ni, dia lain cerita pula lah kan? Orang yang makan rasuah ataupun dosa membunuh orang dan sebagainya, ini dia masuk dalam bab kategori lain pula. Dia ada hadis-hadis lain yang akan membincangkan bab-bab tersebutlah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi secara kesimpulannya, pada 4 ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita satu motivasi kegembiraan bahawa hakikatnya orang yang beriman akhirnya akan tetap mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita orang yang beriman ni jangan takut pada orang kafir. Kenapa orang kafir mereka memang suka menzalimi orang yang beriman? Sebab mereka takut kepada orang yang beriman. Tiba-tiba kita yang beriman pun takut pada dia juga, betul tak? Apa yang berlaku di Palestin sekarang ni, itu satu bukti di hadapan mata kita betapa takutnya Zionis kan. Walaupun mereka menganggap persenjataan mereka hebat, mereka kaya, kita pun duk tolong boikot juga. Sampai boikot benda yang tak perlu boikot pun kita boikot, betul tak? Benda yang perlu boikot tak diboikot pula kan? Netflix tak boikot sebab apa? Sebab rancangannya sesuai dengan nafsu. McDonald boikot padahal kau tak makan pun, benda mahal juga pun kan, boleh nak pergi makan hari-hari, malam-malam, tiap malam pun, betul tak? Rokok ada dia boikot? Tak ada, sebab sesuai dengan nafsu. Dia siap bagi tahu lagi, doktor pesan saya ni tak boleh berhenti merokok, kalau berhenti merokok sakit. Doktor pesan macam tu pada dia. Punya hebat nak membenarkan rokok dia tu kan. Tak adanya dia nak boikot. Tapi yang sebab muslimin muslimat tengok daripada dulu sampai sekarang, bila boikot dia yang jadi mangsa McD, KFC, betul tak? Daripada dulu lagi syarikat pertama sekali yang akan jadi mangsa
kan. Tapi apa ni Estee Lauder, hak beg-begnya nama tu tak ada boikotnya, beli juga tuan-tuan. iPhone tak ada. iPhone tu jugalah yang orang berbaris nak beli di kedai bila keluar, betul tak? Kan. Boikot, campaklah iPhone tu dalam lubang najis sana kan. Nak boikot sangat. Tak. Sebab dalam kepala otak kita, kita yakin orang kafir hebat kerana persenjataan canggih dengan kekayaan mereka, betul tak? Itu salah faham yang sangat besar di kalangan kita orang beriman. Orang kafir tak pernah hebat kerana mereka kaya dan mereka nampak berkuasa, tak pernah. Kalau betul mereka hebat, tak ada orang Islam atas muka bumi ni, betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Kalau betul mereka hebat, dah lama Gaza tu lebih 40 hari dah lama dah boleh tawan, betul tak? Kenapa sampai sekarang tak boleh tawan? Kata senjata kau canggih sangat. Tank Merkava tu kau hebat, $190 juta harga tank Merkava tu kan. Datang apa ni, mortar harga tak sampai $300 tu, bocor juga tank kau. Itu membuktikan kepada kita bahawa Allah sedang bersama-sama dengan orang-orang yang beriman, sedang bersama-sama dengan kita. Ada doa-doa kita yang sampai ke sana kan, yang Allah Subhanahu wa taala terima, sehingga produk yang harga $190 juta boleh dikalahkan dengan produk yang tak sampai pun harga $300. Itu pun kita boleh fikir dah muslimin muslimat rahimakumullah kan. Sebab itu jangan takut pada orang kafir. Yang kita kena takut, kalau nak takut pun orang munafik. Ni yang kita kena takut. Pasal apa? Orang munafik pepat di luar, rencung di dalam kan. Kita belajar tentang kejatuhan kerajaan Islam adalah daripada sikap dan sifat orang munafik. Muslimin muslimat rahimakumullah. Dan Allah cerita tentang orang munafik supaya kita tidak berperangai yang sedemikian. Jadi Al-Quran adalah satu pencerahan yang terbaik kepada kita. Bila kita baca Al-Quran, kekuatan kita akan bertambah. Walaupun kita sedang sakit, semangat perjuangan tidak pernah luntur. Betul? Ini solidariti kita yang sebenarnya ialah memenuhkan rumah Allah di mana-mana saja kita berada. Betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Kekuatan kita adalah salat berjemaah. Ni kekuatan kita. Dengan salat berjemaah yang betul, dengan ramai-ramai datang, bawa anak cucu cicit, ramaikan rumah Allah dengan kanak-kanak. Tak apa dia berlari, nasihat. Janganlah bising ustaz nak ceramah, biar dia berlari. Dia berlari biasa. Kalau orang tua berlari lain cerita lah pula kan. Ni orang budak-budak berlari biasa. Jangan marah. Sebab itulah generasi yang kita nak tarbiyah, sehingga nanti pada satu saat dan ketika mungkin ada daripada zuriat keturunan kita yang ada dalam rumah Allah Masjid Setia Alam pada malam ini, mereka akan menjadi panglima perang dalam peperangan kubra yang terakhir sekali. Muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan insya-Allah yang baik datang daripada Allah, yang buruk atas kelemahan hawa nafsu serta tipu daya iblis syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibal yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.